Pada kemarin, semalam dan kemarin, kita mengalami gangguan notifikasi yang sangat teruk hingga kita mengalami kemerosotan 300% tontonan. Biasanya kita dapat angka 600 adalah angka biasa bagi pelataran angka pada waktu petang, dan kita mencapai 1000 pelataran angka waktu petang kalau kita ada isu yang bagus dan peak bahan sale yang menarik. Tetapi dia jatuh pada kadar 200 ke 300. Kami lega kerana semalam pada sesi bersama dengan Uncle Kentang kita kembali mencapai 1600 peak, tetapi stable adalah 1400 dan kembali kepada total view 34,000 bagi sesi malam. Dan kebiasaan bagi sesi petang, kami mengharapkan walaupun anda masuk in and out, tapi kita stable pada peak 600 dan kita boleh stable pada angka tontonan 400. Dan sekurang-kurangnya kita mendapat 17,000 view. Itu adalah view minimum setelah sesi petang dibina untuk tontonan anda, dan ini saya rasa masuk minggu yang ke-8. Minggu yang ke-8 kerana kami memulakan sesi petang apabila berpindah ke garasi studio baru di KL Traders Gombak. Untuk pengetahuan saudara yang update terkini di Dewan Negara bagi Kementerian Perdagangan Industri Antarabangsa, setelah kita lalu hari pertama persidangan jawatankuasa bajet, undi belah bahagi dibuat di mana ketika Kementerian Kewangan membentangkan bajetnya, itu secara per kementerian sebanyak 28 kementerian, ada undi belah bahagi di mana Kementerian Kewangan berjaya mendapat kelulusan bajet yang diperuntukkan dalam bajet 2021 secara undi belah bahagi 105 berbalas 95. Kemudian di sebelah petang dibuat undi untuk jabatan di sebelah pagi, kemudian sebelum itu dibuat undi untuk Jabatan Perdana Menteri, juga kerajaan menang dengan 105 berbalas 95. Kemudian dua undi, iaitu pada hari yang kedua kerajaan hanya menang melalui undi suara, tetapi hari ini dia kembali kepada undi belah bahagi apabila bajet yang besar untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu MITI, kerana ini adalah kementerian yang diketuai oleh YB Datuk Seri Azmin, maka sasaran pembangkang menjadi meningkat, maka undi dibuat tadi dan dimaklumkan bahawa kerajaan menang dengan 104 berbalas 96. Berarti kementerian yang kelima selamat juga untuk diluluskan bajetnya. Dan saya jelaskan pada saudara bahawa semalam penyata dan pengkeliling telah dikeluarkan oleh pihak KWSP. Berarti apa yang kita tunggu-tunggu dan apa yang kita bimbangi benar-benar berlaku, di mana dia bukanlah pengeluaran total kepada semua pencarum. Itu berita menduka citakan, dan saya rasa ramai orang akan mendesak KWSP sekali lagi untuk membaharui dasar ini, kerana walaupun disebut 8.8 juta, tetapi pengeluaran 10,000 daripada akaun satu dan 60,000 maksimum bagi akaun satu bagi mereka yang mencarum melebihi 600,000 hanyalah dibenarkan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang sah menerima pemotongan gaji melebihi 30%. Saya rasa ini tidak menggembirakan banyak pencarum yang mengharapkan benda itu adalah one off dan open card. Tetapi syaratnya sangat ketat dan saya tak fikir kata ia menggembirakan pencarum. Ini berita yang mengejutkan kerana semalam dia hanya dikeluarkan dalam bentuk press media release saja, tiada siaran akhbar. Berarti kita bergantung kepada dua muka surat kenyataan yang dikeluarkan KWSP, dan setelah dibaca saya fikir ramai yang kecewa kerana 10,000 bukanlah total milik semua 8.8 juta pencarum yang mengharapkan mereka layak. Tetapi kembali kepada kelayakan bersyarat yang sangat minimum, di mana mereka yang kehilangan pekerjaan saja dibenarkan mengeluarkan wang yang diperuntukkan di bawah skim tersebut, dan selebihnya adalah 30% mereka yang kehilangan pemotongan gaji, mereka yang diarahkan cuti bekerja, mereka yang kemudiannya bekerja 2 minggu, cuti 2 minggu. Secara asasnya kumpulan B40, M40 tidak layak mendapatkannya secara automatik, tetapi adalah melalui permohonan bersyarat, yang saya rasa kumpulan yang akan menikmati proses ini amatlah kecil, dan dia akan mengecewakan ramai pihak yang menganggap bahawa kenyataan asal Menteri Kewangan yang menyebut 8.8 juta kemudian diganggu oleh perkataan mereka yang terjejas. Hari ini adalah perkataan mereka yang terjejas patut pergi ke depan, iaitu mereka yang terjejas daripada 8.8 juta pencarum layak mengeluarkan. Kerana perkataan yang terjejas tidak lagi menjadi general, tidak lagi menjadi umum, tetapi memang dispesifikasikan melalui kenyataan media yang dikeluarkan semalam. Saya tak pasti apa respon Facebook hari ini. Belum ada respon yang banyak saya baca, sebab saya pun tak dapat scroll banyak kerana saya terpaksa membaca perkara yang lebih penting akan kita bentangkan petang ini, iaitu mengenai bagaimana United Kingdom akan menjadi negara pertama
akan menggunakan vaksin COVID-19 bermula Isnin depan. Ini menggunakan terus suntik. Berarti akan saya umumkan sekejap lagi detail. Selain saya berkongsi update-update terkini untuk difahami dan juga di-share dengan saudara. Saya rasa ramai orang kecewa terutama dengan KWSP kerana syaratnya itu menjadi ketat dan saya rasa dalam jangkauan 8.8 juta tu, hampir separuh tak akan layak mendapatnya, terutama mereka yang bekerja, yang terjejas kerana moratorium. Moratorium juga tiada berita baru yang kita dengar. Berarti moratorium akan berjalan seperti biasa kecuali syarat lama di mana mereka yang ber-B40 boleh memohon dan berunding dengan bank. KWSP juga tidak menghantar berita yang gembira apabila senarai syarat dikeluarkan semalam. Jadi saya rasa itu adalah dua berita yang menjadikan hari ini hari Khamis yang mungkin tidak menggembirakan anda semua. Mungkin lebih banyak orang akan memprotes isu KWSP, terutama di kalangan mereka yang sangat berharap untuk dapat mengeluarkan RM10,000 bagi memulakan perniagaan atau apa saja. Kerana akhirnya hanya sekitar 800,000 orang mengikut perangkaan jabatan perangkaan negara, iaitu yang kehilangan kerja. Saya jelaskan juga pada hari ini di Parlimen dibentangkan daripada 800,000 orang yang kehilangan pekerjaan, 100,000 orang adalah kumpulan profesional. Peratusan yang dikeluarkan, saudara boleh dapat detailnya, peratusan daripada 100,000 orang kumpulan profesional, berarti mereka yang telah bekerja dalam sektor grade A kehilangan pekerjaan, dan bakinya 700 ke 800,000 daripada jumlah total adalah pekerja yang bekerja dalam pelbagai sektor bukan kumpulan A. Ini juga angka yang mengejutkan yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Okey, pertama saya jelaskan bahawa setelah hampir 44,000 sukarelawan, ini saya ambil detail setelah perjuangan 44,000 orang sukarelawan yang datang daripada Amerika Syarikat, Argentina, Brazil, Jerman, Afrika Selatan dan Turki saja. Ini adalah sukarelawan daripada 6 negara yang menyumbangkan diri mereka sebagai bahan kajian untuk menggunakan vaksin keluaran Pfizer Incorporated dan juga BioNTech Jerman. Pencapaian pemulihan adalah 95%. Ini menjadikan BioNTech Jerman dan Pfizer adalah sebagai pengeluar jenama vaksin yang terbaik. Nanti saya cerita bab suhunya dulu. Kita cerita dulu kenapa Malaysia menandatangani walaupun proses menguruskan vaksin ini agak complicated. Kerana pencapaian vaksin inilah yang terbaik setakat ini. Dengar dulu, mereka mencapai 94.5% kadar keberkesanan daripada 44,000 orang sukarelawan yang menggunakan vaksin ini di Amerika, di Argentina, di Brazil, di Jerman, di Afrika Selatan dan Turki. Ini kes dia, tutup kes. Berarti negara-negara lain, jenama-jenama lain, 7 jenama lain juga mencoba. Saya akan detailkan kemudian apa yang dibuat oleh jenama lain. Tetapi pencapaian Pfizer Incorporated dan juga BioNTech Jerman adalah terbaik kerana resultnya adalah 95% berkesan. Baik. Timbul isu, orang mengatakan bahawa bagaimana nak menangani kerana semua jenis vaksin yang dikeluarkan menawarkan kaedah penjagaan yang lebih rendah komplikasinya. Kerana vaksin Pfizer memerlukan kotak suhu iaitu 70% minus. Lepas tu kita sebut sebagai ekstra dan super sejuk. Tetapi untuk saudara ambil balik benda ini dengan ukuran yang lain. Walaupun vaksin-vaksin yang lain yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang lain termasuk AstraZeneca dan juga Oxford University, vaksin yang dikeluarkan oleh Moderna AS, vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat dari China, kesemuanya menawarkan sekitar 8 hingga 10 minus kotak penjagaan. Berarti pergerakan vaksin tidaklah begitu complicated. Berbanding yang dikeluarkan oleh Pfizer Incorporated dan juga syarikat gandingan mereka itu BioNTech Jerman. Yang penting adalah result mereka menyumbang result 94.5% sukses daripada 44,000 sukarelawan yang menyertai projek vaksin ini sebagai peringkat ujian klinikal di lapangan sebelum diedarkan kepada orang ramai. Result inilah yang kemudian yang memberi ruang kepada Britain untuk mengambil langkah cepat. Sama seperti Malaysia, kerana Malaysia menandatanganinya pada minggu lalu. Walaupun orang mula berbincang tentang soal kotak penghantaran minus 70%, tetapi saya kena jelaskan kepada saudara, jangan kita ambil kisah tentang perkara yang kedua. Kerana perkara yang pertama, inilah satu-satu syarikat yang mencapai prestasi hingga 94.5%. Berbanding pesaing terdekat, iaitu AstraZeneca dan juga Oxford University, yang kadar pemulihannya hanya 70%. Walaupun pengedaran vaksinnya hanya memerlukan kotak penghantaran suhu bawah 10%.
Jadi ramai orang debatkan pula bab suhu. Itu hari kita berdebat, kita bising, kita berkelahi bila vaksin nak keluar, bila vaksin nak keluar. Bila vaksin dah keluar, orang mula mempertikaikan mampukah kita mengedarkan vaksin yang memerlukan kotak penghantaran super ekstrim sejuk, iaitu minus 70%. Nanti saya akan sentuh dulu. London sedang menghadapi lockdown. Berarti London selepas Portugal, London menghadapi keadaan jangkitan yang sangat panik dan tiada benda yang boleh mereka buat untuk bercakap tentang kotak ni. Apa yang mereka boleh bercakap bahawa nyawa dan juga keadaan keselamatan London berada dalam keadaan bahaya dan ekonomi London yang menyumbang kepada ekonomi utama kepada Britain, United Kingdom, akan lumpuh kalau kerajaan Britain tak mengambil langkah cepat. Jadi Britain mengambil langkah yang lebih cepat daripada Amerika. Untuk pengetahuan saudara, Pfizer Incorporated adalah made in USA. BioNTech Jerman adalah made in Jerman. Tetapi Amerika Syarikat melalui FDA, iaitu agensi yang menjaga kelulusan setiap ubat yang nak diedarkan, tidak mengambil keputusan cepat untuk meluluskannya. Manakala Jerman, BioNTech kelihatan masih lagi wait and see. UK telah mengambil langkah mempelopori usaha dunia untuk menganggap bahawa vaksin telah sampai, mulakan langkah pemulihan. Result telah menunjukkan 44,000 sukarelawan yang menyumbang adalah 95% berjaya. Berarti London bagi saya telah menyumbang, UK bagi saya telah menyumbang satu langkah yang paling berani kepada masyarakat dunia, kerana pada Isnin ini mereka akan mula menyuntik vaksin ni. Jumlah saya tak dapat cari, saya dah Google pergi ke Mirror Daily, saya dah lihat di AP, saya dah lihat juga di New York Post, saya juga lihat di BBC. Mereka tidak menyatakan angka yang mereka akan suntik pada Disember. Tetapi angka 300 juta vaksin telah dikeluarkan. Berarti daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Pfizer Incorporated di Amerika, mereka mampu menghasilkan pada Disember saja 300 juta vaksin. Berarti kalaulah London memulakan langkah dengan menguasai 20%, berarti 6 juta vaksin boleh disuntik kepada penduduk di United Kingdom. Berarti adalah tepat kiranya Malaysia menandatangani dulu, kerana saudara harus ingat bahawa Pharmaniaga telah mengatakan, sebuah syarikat tempatan bernama Pharmaniaga telah memberi jaminan kepada kerajaan mereka mempunyai fasiliti. Kerana Pharmaniaga adalah syarikat perniagaan yang terbesar, mereka mempunyai gudang yang boleh mengendalikan suhu minus 70 untuk penghantaran, dengan gudang yang berada di Kuala Lumpur, dengan gudang yang berada di Kuching dan gudang yang berada di Pulau Pinang. Selesai masalah kerana kita bukanlah negara yang kronik dari segi menghantar bekalan. Saudara akan bercakap pula soal macam mana orang asli, macam mana orang yang berada di pedalaman Sabah, orang di Sarawak. Jangan panik, kerana suntikan pertama yang paling penting adalah suntikan kepada barisan depan. Settle barisan depan. Akses adalah kepada barisan depan. Yang kedua, kita nak menyuntik di kawasan zon merah. Zon merah adalah zon urban, zon bandar. Berarti jangan cerita nanti nak pergi dengan perahu ke, macam mana nak masuk rumah panjang. Itu bukan garisan kritikal. Berarti apabila Malaysia menerima 1 juta vaksin pertama insya-Allah pada antara Januari hingga bulan Mac, kita akan menyuntik dulu barisan depan, kerana barisan depan yang terdedah. Kita tak mahu pasukan hospital dijangkiti kerana akan lumpuh zon perubatan. Kita tak mahu kes seperti SUKM di Kubang Kerian berlaku hingga terpaksa tutup jabatan-jabatan tertentu bagi perkhidmatan awam kerana doktor sendiri, kaki tangan barisan depan sendiri disahkan positif COVID-19. Berarti bila 1 juta vaksin sampai, walaupun kita kena kendalikannya dengan kotak di bawah 70 darjah minus degrees, jangan panik kerana Pharmaniaga telah memberi jaminan. Mereka mempunyai sistem pengangkutan yang cukup, kita mempunyai gudang pembekalan penyetoran yang cukup. Berarti cara untuk mengedarkan setakat 1 juta vaksin yang akan sampai secara berperingkat antara Januari hingga Mac sukses. 1 juta berarti hanya 500,000 orang yang layak disuntik, kerana setiap orang memerlukan 2 vaksin. Jangan keliru antara jumlah vaksin dan jumlah orang yang akan disuntik. Saudara senang saja, bahagi 2. Kalau 1 juta sampai, berarti 500,000 orang pertama dulu yang akan disuntik. Berarti orang yang ada di barisan depan, kumpulan yang berada dalam zon perkhidmatan kritikal dan penduduk yang berada dalam kawasan zon merah. Itu frasa pertama. Frasa kedua, kita akan menerima 1.7 juta lagi dos. Berarti bahagi 2. Dalam bahagi 2, 1.7 juta, berarti 850,000 lagi suntikan akan dibuat. Ini barangkali akan merangkumi lebih banyak zon dan lebih banyak kawasan yang terdedah kepada bahaya vaksin. Ini akan datang pada bulan April, Mei dan Jun. Itu dipanggil sebagai fasa kedua. Fasa ketiga akan datang 4.8 juta dos, paling besar, sesuai untuk 2.4 juta orang disuntik. Ini akan sampai dalam fasa Julai. Ramai orang tertanya-tanya dengan mengatakan bahawa perlukah 30 juta rakyat Malaysia disuntik? Logiknya tidak perlu, kerana keutamaan adalah pada zon jangkitan. Sebab tu dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan European Medical Association di Eropah, iaitu Kesatuan Perubatan Eropah juga bersetuju
bahawa suntikan berperingkat dengan 10%, 20% dan 30% adalah maksimum bagi setiap negara, adalah langkah pencegahan yang terbaik bagi tahun 2021 hinggalah 2022 dan 2023. Barulah kita pastikan 7.5 bilion penduduk dunia semuanya disuntik dengan vaksin ini. Kerana yang paling penting adalah barisan depan, yang kemudian mereka yang berada dalam zon jangkitan, yang ketiga, mereka yang akan aktif dalam zon jangkitan. Kenapa saya kata itu penting? Kerana sekurang-kurangnya kita nak orang yang divaksin boleh menggunakan pasport. Begini, kita dah ada vaksin dan kita adalah ahli perniagaan. Kita adalah vaksin, kita adalah kumpulan profesional. Kita adalah vaksin, kita adalah pilot. Kita adalah vaksin, kita adalah segala macam orang. Orang-orang yang divaksin boleh melakukan penerbangan ke mana-mana negara apabila pasport mereka disahkan sebagai ini adalah pejalan vaksin. Orang yang menggunakan ini adalah mereka yang telah pun divaksinkan. Vaksin ini membolehkan bukan saja jangkitan dikawal tetapi lockdown dibuka bagi membolehkan kita menerima orang yang datang daripada luar negara yang mempunyai hubungan ekonomi yang penting, dan kita, orang daripada Malaysia, terbang semula ke luar negara atau urusan ekonomi yang penting kerana mereka telah pun divaksin. Berarti sekiranya mereka bergerak masuk ke India, ke Pakistan pun, yang di mana telah jangkitan sedang meningkat dan mendadak, sekalipun ke Brazil, ke Amerika yang paling tinggi di dunia sekarang dengan 13.2 juta kes, kita boleh mengkategorikan orang itu pergi selamat dan dia balik tak akan bawa jangkitan kerana dia telah mengambil vaksin. Ini satu, bagaimana ekonomi akan lebih pulih dengan lebih cepat pada suku pertama tahun 2021. Saya jelaskan juga pada saudara, 7 syarikat yang lain juga telah menjalankan ujian ke atas baki 500,000. Jadi 44,000 tadi telah pun diuji di bawah vaksin Pfizer. Tetapi 7 lagi syarikat telah memvaksin 456,000 penduduk dunia yang lain. Keputusan sedang keluar berperingkat-peringkat. Setakat ini yang telah mengumumkan keputusan hanya 2, iaitu Pfizer dengan kejayaan 94.5% dan yang kedua adalah syarikat AstraZeneca dan Oxford University. Mereka mengesahkan mereka mencapai peratusan 70%. Manakala syarikat ketiga adalah Moderna AS, satu lagi syarikat milik pengeluar vaksin di Amerika, yang mengatakan mereka mendapat lebih 70% tetapi keputusan rasmi belum dikeluarkan. Itu saya update pada saudara untuk melihat bahawa ini adalah hari Khamis yang terbaik. 24 jam selepas kerajaan dan juga Parlimen United Kingdom memutuskan mereka akan menjadi negara pertama yang akan menggunakan suntikan vaksin Pfizer. Walaupun negara itu bukanlah negara pengeluar Pfizer. Saya faham kerana Presiden Amerika Donald Trump tidak mesra untuk menerima hakikat bahawa Amerika dilanda wabak bencana besar. Dia berada dalam in denial. Jadi itulah punca kenapa syarikat yang mengeluarkan ubat di bumi Amerika, Pfizer, tetapi Amerika tidak dapat mendahului penggunaannya. Ini benda yang sangat aneh, bagaimana Pfizer sepatutnya digunakan dulu di Amerika yang menjadi negara pewabak yang paling teruk di dunia dengan angka kematian 270,000 orang. Tetapi akhirnya, vaksin yang dihasilkan di bumi Amerika akan digunakan dulu di tanah air United Kingdom. Juga untuk pengetahuan saudara bahawa angka jangkitan kini telah mencapai 62 juta lebih. Maksud saya pada malam ini kita akan cross angka kematian 1.5 juta. Kerana saya tengok latest tadi adalah 1.499 juta. Jadi lebih kurang dalam 100,000 orang lagi dia. Negara dunia akan mencapai angka kematian 1.5 juta orang. Itu langkah yang last saya tengok di Global Coronavirus Update. Malaysia berada dalam tangga yang ke-82 sekarang, agak tinggi dengan 60,000 lebih kes kematian. Semalam saja pun masih lagi angkanya tinggi. Minggu ni adalah minggu yang sangat menakutkan kerana secara purata kita boleh menganggap November plus 3 hari pertama Oktober, purata jangkitan masih lagi tinggi pada angka 1,000 ke atas. Jadi ini meletakkan kita dalam keadaan yang cemas. Tapi saya harap dengan perjanjian yang kerajaan Malaysia dah tanda tangani untuk mendapatkan 12.8 juta dos suntikan bagi membolehkan 6.4 juta rakyat Malaysia iaitu 30% disuntik dengan vaksin ni, kita dapat seawal Januari. Doakan supaya dalam perjanjian ni, kerana dia adalah perjanjian komersial yang mutlak, kita harap tiada sailang politik. Amerika tidak kali terakhirnya pula akan membuat gangguan kepada Pfizer untuk memenuhi perjanjian ni, kerana kita dijangka akan menerima 1 juta dos suntikan untuk 500,000 rakyat Malaysia sepatutnya pada kuartal pertama antara Januari hingga Mac. Dan kita harap langkah itu lebih laju. Kerana senang dalam industri perubatan, apabila syarikat perubatan telah menampakkan ciri-ciri mereka akan meraih keuntungan, pelabur akan pump duit ke dalam saham. Selalunya begitu. Sekarang ni kalau saudara buka saham, berarti saham Pfizer sedang berada dalam angka yang sangat tinggi.
Saham yang kedua akan berada dan sangat tertinggi adalah Moderna AS. Kerana Moderna AS mengatakan mereka akan mengumumkan keputusan yang lebih baik daripada apa yang dibuat oleh AstraZeneca dan Oxford University. Berarti pemegang saham yang berada dalam Oxford University akan melarikan wang mereka dan masukkan ke dalam Moderna, kerana Moderna yang akan menjual lebih dulu dan akan mendapat pulangan untung yang lebih dulu. Tetapi walaupun ini adalah permainan mereka yang meraih untung dalam industri perubatan, tetapi lebih banyak wang yang dipump masuk dalam industri perubatan akan membantu jumlah dos yang dikeluarkan akan menjadi lebih cepat. Kita harap begitu. Pentamak-pentamak wang yang berada dalam dunia perubatan akan segera memasukkan wang mereka ke dalam saham syarikat-syarikat perubatan. Dan syarikat-syarikat perubatan akan meraih dana untung yang besar. Tetapi yang paling penting adalah penduduk dunia mendapat akses kepada vaksin. Walaupun harga yang ditawarkan saya rasa tidaklah mahal, kerana satu vaksin adalah $20. Seorang akan disuntik dengan 2 vaksin, berarti seorang adalah $40. Dalam ukuran wang Malaysia pada tukaran 4.2 atau 4.4, kita akan berbelanja RM180 untuk satu orang. Kerajaan telah meletakkan angka bajet yang sangat tinggi dalam belanjawan, so saya fikir kata tak apa, biarlah pentamak-pentamak kapitalis dan dunia perubatan meraih, tetapi akhirnya yang kita mahu adalah vaksin dapat dikeluarkan dengan cepat. Itu saja ulasan saya untuk sesi sharing selama 24 minit ni. Saya rasa ada soalan tak? Ya. Untuk vaksin tu adakah untuk percuma untuk semua ke atau ada kategori? Okey. Untuk semua rakyat Malaysia, percuma. Kaya atau miskin. Kesemua rakyat Malaysia akan mendapat percuma. Okey. Dan yang kedua, saya jelaskan pada saudara, walaupun rakyat Malaysia percuma, sekiranya berlakulah kepada dalam kes Top Glove, di mana nanti adalah orang akan berbunyi parti. Kan Malaysia ni sifat dia kepada orang asing sangat teruk. Sekiranya yang kena itu adalah mereka yang pekerja asing yang berada dalam zon industri, berarti kita perlukan mereka kerana mereka menggerakkan ekonomi penting. Mereka berada dalam industri zon merah. Berarti walaupun kerajaan menyebut rakyat Malaysia adalah percuma, tetapi sekiranya pekerja asing berada di sana, saya yakin bahawa majikan akan membayar kos bagi suntikan kepada pekerja yang berada dalam zon merah yang perlu disuntik bagi mengelakkan jangkitan. Kalaulah kena pada zon industri, saya fikir itu munasabah, kerana kerajaan telah membenarkan zon industri terus bergerak dan zon industri selama ini menjadi punca jangkitan ini merebak. Mereka meraih keuntungan kerana mereka dibenarkan terus bergerak ketika kita berkorban waktu dan masa, kita berkorban peluang mencari rezeki kerana kita dihadkan oleh arahan Perintah Kawalan Berkurung Bersyarat. Kawalan Pergerakan Bersyarat adalah wajar sekiranya zon ekonomi yang berada dalam industri yang membawa pekerja asing membayar semula pada kerajaan, kerana mereka disuntik untuk menghasilkan wang. Berbanding kita, pembayar cukai, orang yang menjadi warga negara, percuma. Tetapi kerajaan Malaysia telah mengeluarkan keputusan dan juga kenyataan yang sahih dalam belanjawan dan juga ucapan Perdana Menteri bahawa rakyat Malaysia akan menerima suntikan ini secara percuma. Itu confirm. Telah dibentangkan di Parlimen dengan perkataan percuma. Berarti di Parlimen ada satu klaus dipanggil Hansard, HANSARD. Apabila perkara itu diucapkan di Parlimen, dia tak boleh ditarik balik. Sekiranya lepas ni kerajaan nak cas rakyat tempatan dengan membayar, berarti satu pendakwaan akan boleh dibuat kepada jawatankuasa Parlimen bahawa Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan telah berbohong. So jangan risau, kerana Hansard Parlimen adalah satu perkara yang perlu dipenuhi. Jadi oleh kerana dalam ucapan Perdana Menteri dan juga dalam ucapan Menteri Kewangan berlaku di dalam Parlimen, berarti Hansard tersebut adalah dirakamkan, dan sekiranya kerajaan mengenakan cas, Menteri Kewangan boleh didakwa oleh Jawatankuasa Disiplin Parlimen kerana mencampaikan fitnah ataupun perkara yang tidak benar di dalam Parlimen. Perdana Menteri mengucapkannya di luar Parlimen ketika menandatangani perjanjian dengan Pfizer, mengatakan suntikannya adalah percuma, maka kita pegang itu kenyataan politik. Tetapi Hansard atau belanjawan punya ucapan yang dikemukakan oleh Menteri Kewangan mengatakan ia percuma. Pasal kita pegang pada Hansard Parlimen, kerana apa saja ini penuturan yang dibuat di Parlimen tidak boleh didusta ataupun dibohongi. Itu saya punya jawapan kepada soalan. Ada lagi yang bertanya? Berapa angka kita, Sam? 361. Okey, 361. Dia kena ada untuk apa vaksin ni, jika SOP masukkan kena pakai selepas mendapat vaksin. Adakah Malaysia akan divaksin secara sukarela atau dimestikan? Di bawah akta yang anda kita guna MCO sekarang ni, dia dimestikan. Sama seperti sekarang kita. Bila kita kena zon tu, kita kena pakai rantai, kita di kuarantin. Itu semua adalah berada di bawah akta apabila MCO ataupun PKP dilaksanakan. Berarti PKP masih dilaksanakan bagi mengendalikan wabak.
Dan akta ini akan diguna pakai untuk memastikan semua orang yang berada dalam arahan kerajaan di bawah akta tersebut wajib. Berarti contoh, katalah Gombak ni kena, kami semua ni duduk di bawah PKP diperketat. Vaksin sampai dan akta tu menyebut bahawa berapa belas ribu, 24 ribu, 36 ribu, 40 ribu orang mereka yang berada dalam di kawasan PKPD ni mestilah disuntik. Maka adalah wajib untuk saya disuntik. Saya tak boleh lari. Kalau saya lari berarti saya telah melanggar perintah akta kawalan penyakit berjangkit. Saya boleh didakwa di mahkamah. Itu saja untuk mengatakan bahawa menjawab bahawa dia boleh diwajibkan oleh kerajaan, tetapi oleh kerana vaksinnya sampai berperingkat mereka, bahawa kerajaan akan mewajibkan suntikan tersebut satu barisan depan. Wajiblah. Mereka akan sebagai penjawat awam, mereka tertakluk pada pekeliling penjawat awam, mereka akan disuntik. Bagi mereka yang berada dalam kawasan wabak, kawasan dikepung, suntikan akan dibuat. Ais Sejahtera akan merekodkan mereka yang telah disuntik untuk membolehkan dia didetek secara teknikal. Apabila saudara scan, nama saudara berada sebagai telah disuntik. Kerana ramai yang mengatakan kita akan pakai gelang lah, kita akan pakai, tak ada. Kerana Ais Sejahtera adalah satu teknologi di mana mereka yang telah menerima suntikan akan menggunakan koding Ais Sejahtera saja. Jadi di mana saudara pergi, kod bahawa saudara telah disuntik vaksin akan menyala. Itu saja yang saya jawab, bahawa suntikan akan jadi wajib kerana apabila selagi akta kawalan penyakit berjangkit dikuatkuasakan, akta itu akan menggunakan klaus-klaus ataupun frasa yang berada di dalam akta tersebut untuk menjadikan suntikan adalah wajib. Lari daripada suntikan berdasarkan arahan akta tersebut berarti anda telah melanggar undang-undang. Okey? Kita rasa habis dah cukup panjang lebar kita cerita pasal vaksin. Ini adalah good news dan saya rasa tabik hormat kepada Down Street 10 di UK itu. Down Street ni dirujuk number 10 Down Street, dirujuk sebagai White House. Kalau di Amerika White House, kalau di Malaysia selalu disebut sebagai Putrajaya ataupun disebut sebagai Seri Perdana. Tetapi di London, oleh kerana kediaman Perdana Menteri ni ada di nombor 10 Down Street, maka disebut Down Street. Jadi kita terima kasih kerana London dan juga Down Street membuat keputusan mereka akan memulakan suntikan minggu depan. Ini memberi langkah pertama dan akhirnya saya fikir langkah kedua yang ketiga negara-negara lain akan mengikut dengan pantas kerana London berani membuat keputusan lebih mendahului negara-negara lain terutama Amerika Syarikat. Itu saja, saya salute kepada kerajaan United Kingdom kerana memulakan langkah pertama yang paling penting selepas dunia telah melalui tempoh 1 tahun serangan COVID-19. Setelah para saintis bertungku lumus untuk menghasilkan vaksin, akhirnya ada ahli politik membuat keputusan yang tepat, cepat dan berani untuk menjadikan United Kingdom adalah negara pertama yang akan menggunakan vaksin bermula Isnin ni. Okey, saya akan pergi pada sesi jualan. Saya rasa tak ada apa dah soal jawab. Okey, setakat ni saya jelaskan pada saudara, tidak timbul perdebatan mengenai dia berbahaya kepada siapa. Sama juga tak timbul perdebatan mengenai haram dan halal. Dia tak timbul mengenai had umur. Berarti untuk penjelasan saudara, apabila sampel 44,000 orang yang berjaya ni, dia bukanlah sampel untuk satu umur je. Berarti sampel ni adalah sampel yang dibuat pada semua skala umur. Jadi dalam laporan tu tak ada langsung menyebut laporan yang dikeluarkan oleh Pfizer ketika dia mengumumkan 94.5% vaksin yang diberikan kepada mereka yang menjadi sukarelawan tu adalah sukses. Dia tak mengatakan bahawa kegagalan di bahagian umur mana. So saya tak fikir kata vaksin ini adalah allergic dan berbahaya pada kanak-kanak sebab dia adalah antibody. Dia juga tak dinyatakan bahaya untuk warga tua. Cuma ada dalam beberapa kes saja, tapi bukan di bawah vaksin Pfizer dan bukan di bawah vaksin AstraZeneca. Dia di bawah vaksin jenama lain keluaran China yang ada kes kematian di Jepun, menyebabkan Singapura yang juga menggunakan ujian percubaan vaksin menarik pasaran. Itu saja. Dan kedua-dua syarikat ini tidak disenaraikan sebagai 8 syarikat utama yang sedang berlumba berada di fasa terakhir untuk mengedarkan vaksin. So saya tak fikir kata ada isu mengenai had umur dan kanak-kanak kerana vaksin ini disebut sebagai akan disuntik, tetapi tak ada klausa mengatakan kanak-kanak, bayi, wanita mengandung, tak disebut. So saya fikir kata dia adalah selamat untuk digunakan oleh semua. Okey? Okey, diorang tak ulas sikit pasal angka kentang semalam. Ulas apa? Ulas tentang angka kentang. Mungkin maksud dia dekat sini tentang Anda menonton angka kentang malam. Orang ni menonton atau tak? Menonton ya? Dia menonton. Saya nak ulas sebab saya anggap dia seorang yang sangat baik. Samaritan dalam sebutan Inggeris.
malaikat hidup dalam sebutan orang Melayu. Semua negara akan ada term benda tu, angel dalam kata Inggeris. Malaikat hidup kata dalam kata orang Melayu. Jangan pertikaikan soal agama. Saya perjelaskan kepada anda bahawa jangan sempitkan fikiran kita. Saya taklah berbangga-bangga dengan orang bukan Islam. Tapi kita kena akui bahawa 400 tahun selepas jatuhnya Empire Islam, selepas keluarnya zaman kegemilangan Islam, di mana Islam membina dunia daripada abadnya ke-8 hingga abadnya ke-14. Islam pernah membina dunia dengan menggunakan cerdik pandai daripada Asia Barat, dari Asia Timur dan di Andalusia, iaitu di bahagian Eropah. Islam menjadi cahaya kepada dunia daripada abad yang ke-8 hingga abad yang ke-14, sebelum kemudiannya zaman kemerosotan Islam berakhir. Zaman kemerosotan Islam bermula. Dan kita tahu bahawa ramai pakar-pakar barat juga mengambil ilmu daripada Islam untuk mengembangkan pelbagai teknologi yang ada sekarang. Ibn Sina memulakan rawatan mengenai rawatan pembedahan katarak mata dengan menggunakan alat manual, tetapi hari ini orang menggunakan laser. Tetapi Ibn Sina akan diingat kerana penemuannya dalam bidang pembedahan mata. Orang akan sentiasa mengingat Al-Farabi dalam algebra, dalam penemuan kali gandaan fizik. Sampai hari ini, semua ahli-ahli fizik dunia yang dihasilkan hebat, yang menerima anugerah-anugerah besar dunia, tak dapat menafikan bahawa fizik yang pertama dihasilkan oleh algebra. Macam kekentang juga. Berarti kita tak dapat nafikan kata kerana proses dia membesar sebagai orang miskin, proses dia bergaul banyak dengan orang Melayu, proses dia sentiasa mencari perkara baik dalam semua agama. Dalam semalam dia menyentuh banyak tentang Islam kerana dia mencari nilai baik dalam satu agama. Dia menemui nilai baik dan mengamalkannya. Dia jauh lebih baik daripada ilmuwan Islam yang mempunyai banyak ilmu tapi tak pernah mengamalkannya. Ini bukan kritikan, tapi kita juga orang yang banyak ilmu tapi belum tentu kita dapat amalkan, walaupun amal yang paling mudah yang Nabi sebut. Islam kalau kata Nabi ditafsirkan dengan 4 perkara yang paling mudah saja, iaitu sampaikan salam, iaitu menyampaikan syiar Islam. Nabi sebut berilah makan kepada orang yang miskin. Kedua, itu adalah agamaku. Yang ketiga Nabi kata adalah panjangkan silaturahim. Dan yang keempat adalah perkara yang saya kata kita tahu tapi lakukan sendiri tanpa orang tahu, iaitu bersolatlah malam ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Saya fikir kata angka ketang memenuhi ciri-ciri yang kedua dan ketiga, iaitu pertama memberi makan kepada orang miskin, dan ditafsir bantulah orang yang susah. Beliau memenuhi ciri-ciri yang Nabi kata perlu ada pada orang Islam apabila kamu kamu menjadi sebahagian daripada umatku. Dia ada dalam perkara yang ketiga, iaitu perkara ketiga itu adalah panjangkan silaturahim. Berarti dia membantu orang tanpa kira orang tu dia kenal atau tidak. Berarti orang tu dalam telefon saja panjangkan silaturahim, orang call saja, orang tu jauh daripada dia. Tapi silaturahim bermula dengan dia memberi bantuan. Dia ada rasa kasih sayang, dia ada rasa simpati, dia mencari cara untuk membantu orang yang berada di kejauhan. Itu berarti panjangkan silaturahim. Apa yang beliau lakukan semalam, datang ke studio Garasi dan menyampaikan apa pandangannya, itu adalah sebarkan salam. Berarti ada lengkap, cuma dia bukan seorang Islam. Kalau dia seorang Islam, berarti dia telah melakukan 3 perkara pertama yang Nabi syaratkan. Itulah tanda-tanda umatku. Saya ada pandangan menghormati dia kerana tak mudah. Saya buat juga kerja sukarelawan, tapi saya rasa ada penat. Saya akui bahawa adalah satu hal yang malu bila saya melihat beliau. Kerana saya dilahirkan dalam Islam. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang menekankan. Kerana Islam ini lahir adalah untuk menjadikan manusia ini kembali kepada kemanusiaan. Tapi saya tak mampu. Walaupun saya seorang Islam. Saya bila tengok dia, saya ada malu. Sebab itu dari segi body language, saya akan lebih banyak tunduk apabila mendengar dia berbual. Kerana secara moralnya, saya merasakan bahawa saya berasa malu kerana saya berada dalam anutan agama yang sepatutnya saya menjadi 10 kali lebih baik pada angka ketang. Tetapi dia menjadi 100 kali lebih baik daripada saya. Itu saja. Saya view balik dan saya nampak body language saya go very down. Saya faham kata secara moralnya, saya berasa sangat rendah diri dan berasa sangat kerdil. Di tangan seorang yang selalu orang sebut dengan bahasa yang kafir, adalah bahasa yang kesat adalah kafir. Kan orang kita ni suka menyebut orang lain dalam bahasa yang kesat. Ada yang menyebutnya sebagai bukan Islam. Tapi dari segi akhlaknya, saya jelaskan bahawa saya ramai kawan. Saya tentulah kalau tanya saya 100 kawan terbaik, 90 adalah Melayu dan mereka Islam. Tetapi saya tak boleh nak menyenaraikan 10 pun yang makan angka ketang. Saya tak boleh. Kerana sebahagian kawan-kawan saya menjadi sukarelawan, mereka adalah sukarelawan bergaji. Mereka dibayar gaji kerana mereka bekerja dalam institusi kesukarelawanan yang dipanggil sebagai entrepreneur sosial. Berarti ada gaji, ada pendapatan, pekerjaan mereka adalah profesional. Saya hormat, itu saya hormat. Tetapi saya lebih hormat angka ketang kerana dia mengerjakannya bukan sebagai profitable.
Dia mengerjakannya kerana dia percaya bahawa dia melihat mayat ayahnya terbiar mati di atas kursi panjang hanya kerana tak ada ambulan. Maka kenangan tu dia bawa bertahun-tahun, itulah menjadikan dia sebagai seorang yang sangat prihatin pada ambulan. Kerana dia tak mahu apa yang dia menderita, melihat abangnya terpaksa lari ke keluar mencari ambulan untuk bawa ayahnya, yang sebenarnya dah mati pun atas kerusi. Sebab tu dia tinggal memori mengatakan bahawa sekiranya ambulan sampai awal dan akses ambulan mudah di estate yang dia membesar di Batu Pahat, kemungkinan ayahnya boleh diselamatkan. Itu memori yang menyebabkan dia berpegang pada prinsip sediakan ambulan. Dia tidak boleh menerima hakikat apabila dia menerima seorang pesakit wanita, dia menerima kes seorang wanita yang mati kerana melahirkan bayi. Berarti kemungkinan kedudukan bayi itu songsang atau apa, tapi ibu tu mati kerana melahirkan anak di rumah. Jadi bila Angka Kentang sampai dan lihat kes tu, diangkat kain, nampak bahawa bayi itu masih lagi di bawah kelangkang ibunya. Dia meninggalkan memori kepada dia bahawa bagaimana nyawa hilang kerana keluarga tersebut tak mampu sekalipun untuk menyediakan kenderaan membawa wanita tersebut ke hospital, apalagi bil hospital. Dari segi sasiah diri, beliau menerima semua pengalaman itu sama seperti mana Nabi Khidir ketika berjalan dengan Nabi Daud. Kan ada cerita Nabi Khidir dan Nabi Daud di mana Allah mengajar ilmu yang sangat tinggi, iaitu tasawuf, kepada Nabi Khidir dan Nabi Daud, dalam perspektif yang seperti mana Angka Kentang belajar daripada kehidupan yang dia lalu. Sebabnya kalau kita lihat dalam sejarah cerita Nabi Daud dan Nabi Khidir, itulah ceritanya. Di mana dia tak ajar kita ABC secara jalan terang, tapi diberikan kita pengalaman, diberikan kita ruang untuk lihat hidup dan kita belajar. Majoriti kita tak akan belajar. Majoriti kita akan belajar bahawa saya pernah kurang wang dan saya harus simpan wang dan jangan beri wang kepada orang. Walaupun majoriti kita bertemu dengan banyak orang yang lapar dan hidup susah. Majoriti kita akan berkata bahawa saya harus pulang cepat untuk berada bersama keluarga, untuk bergembira dengan keluarga, berbanding berfikir saya tak berada di satu tempat untuk membantu keluarga lain yang berada dalam kesusahan. Islam dalam pattern kita hanyalah solat 5 waktu, bayar zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadan. Itu saja yang menjadikan kita rasa dengan semua benda itu kita akan masuk syurga. Kita tidak dapat memahami bahawa bagaimana menjadi Islam itu agama kasih sayang. Dia sangat susah. Saya cakap kata tasawuf ni ilmu yang sangat susah. Yang Angka Kentang pelajari itu walaupun dia bukan Islam, itu adalah sejenis tasawuf di mana dia menafsir semula takdir yang Tuhan turunkan kepada dia sebagai ilmu untuk dipelajari. Bukan setakat nak tahu saja jiran saya lapar, jiran saya susah, orang tu miskin, orang ni merana. Kalau kita ambil tahu saja bagi Angka Kentang itu bukan pelajaran. Berarti itulah Tuhan menurunkan kepada semua orang. Sebab tu dia ada surah wahai orang-orang yang berfikir, wahai manusia dan wahai orang-orang yang beriman. Sebab ada level. Kepada wahai orang-orang berfikir, ayat tu orang yang ada kualiti berfikir. Yang selenga, yang bengong, dia tak akan terpegang pada ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang pegang-pegang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia pegang ayat tu. Dia seorang mengajar kepada saya. Dalam Al-Quran pun, Tuhan turunkan Al-Quran berdasarkan pada grade tingkatan manusia. Bagi orang Muslim tetapi dia tidak memiliki ketakwaan, ayat tak ada apa-apa pada dia. Dia jatuh grade sampah dalam ayat tu. Jadi kalau bagi Angka Kentang, walaupun dia tak faham, dia hanya ambil beberapa bahagian yang penting, falsafah. Seperti tidakkah aku jadi kamu bersuku-suku untuk kamu saling kenal dan saling sayang menyayang. Ayat tu dia ambil, dia pegang. Walaupun Cina apa semua, dia kata dalam Al-Quran ada benda ni. Dalam Al-Quran tidak aku uji sesuatu bangsa itu melainkan ujian yang mampu mereka tanggung. Maka dia pegang ayat tu. Walaupun dia ambil hanya ayat-ayat yang penting yang ada dalam Al-Quran, yang sesuai untuk dia amalkan sebagai seorang pejuang sosial, dia pegang betul. Itu yang saya kata tu, berpeganglah pada tali Allah tu. Lagilah penting kalau kita tanya balik kat kita, siapa yang pegang tali tu lebih kuat? Angka Kentang pegang lebih kuat atau kita pegang lebih kuat? Itulah saya tak panjang kan, nanti jadi masalah sebab FB ni memerlukan title ustaz untuk cakap. Tapi saya angkat ayat yang mudah saja, berpeganglah pada tali Allah, maka kamu takkan terlepas daripada agamaku. Sekarang kita tanya, antara kita dengan Angka Kentang, siapa yang pegang tali Allah lebih kuat? Walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia pegang pada tali itu. Tali yang dia belajar daripada 3 ayat yang dia sebut semalam, maka jadilah kun fayakun. Dia berpegang kepada ayat tidak aku uji sesuatu bangsa itu melainkan apa yang mereka mampu dia tanggung. Dia bertolak resis kerana dia kata tidak aku jadikan kamu bersuku-suku melainkan kamu akan saling kenal mengenal. Itu ayat yang basic kita pernah dengar dan selalu dikhutbahkan oleh ustaz-ustaz. Tetapi antara kita dan dia, siapa yang berpegang pada tali itu lebih kuat? Untuk saya dan dia, saya kata Angka Kentang pegang tali itu lebih kuat. Dia lebih kuat berpegang pada tali Allah walaupun dia bukan seorang Islam berbanding saya. Walaupun saya Islam, saya kena mengaku sebab saya sangat malu untuk berdepan dengan dia kerana konsep berpegang pada tali Allah itu
dia berpegang lebih penting. Kalau berpegang pula pada apa yang Nabi sebut, dia pegang pada 3 perkara pertama. Yang keempat je dia tak boleh buat, iaitu bersolat malam ketika orang lain tidur, kerana dia bukan Muslim. Tapi 3 benda lain, iaitu sampaikan syiar, sampaikan salam. Dia pergi pada semua tempat itu salam kasih sayang. Dia melakukan perkara yang kedua, iaitu berilah makan kepada orang miskin. Dan dia melakukan ketiga, itu panjangkan silaturahim. Sebab tu orang boleh call daripada Penang, orang boleh call Sabah, Sarawak, everybody call Uncle Kentang walaupun tak kenal. Dan Uncle Kentang akan membantu, kerana itu konsep memanjangkan silaturahim. Itu saja. Kita akan pergi pada sesi jualan jeans, dan saya harap kata dia akan sudi lagi datang, kerana banyak perkara yang kita boleh belajar dari dia. Saya fikir kata, saya suka dia kerana dia bukanlah seorang teoritis. Kita boleh jumpa banyak ulama'-ulama' dan cendekiawan Melayu yang menulis buku dan mencampaikan khutbah, tapi mereka adalah teoritis. Saya lebih suka berjumpa dengan seorang practicalist, orang yang melakukan benda daripada apa yang dia pelajari. Lebih teruk lagi kita lah kan. Menyampaikan benda pun tidak, melakukan benda pun tidak. Tak tahulah, dua kali teruk lah. Okey?